Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra' Mi'raj 1442 Hijrah. Saban tahun kita menyambut Isra' dan Mi'raj. Apa yang kita faham mengenai Isra' dan Mi'raj ini? Jom bersama saya kita mengimbau kembali, kita mengingati kembali perjalanan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Apakah Isra' dan Mi'raj? Isra' ialah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Manakala Mi'raj ialah perjalanan Nabi dari bumi ke langit. Perjalanan Isra' yakni daripada Masjidil Haram, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril menaiki Buraq ke Madinah atau Tayyibah. Di situ Nabi menunaikan solat sunat 2 rakaat. Kemudian ke Bukit Tursina atau Mahdin, di mana tempat Nabi Musa bercakap dengan Allah satu ketika dulu. Juga solat sunat 2 rakaat. Kemudian ke Baitul Laham, juga menunaikan solat sunat 2 rakaat. Dan seterusnya ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestin. Juga Nabi menunaikan solat sunat 2 rakaat. Setelah selesai Nabi solat sunat, Nabi merasa dahaga. Kemudian malaikat Jibril membawakan bekas yang berisi susu dan arak. Nabi memilih susu untuk diminum. Malaikat Jibril mengatakan bahawa pilihan Nabi itu tepat. Sekiranya Nabi memilih arak, nescaya umat Nabi menjadi sesat. Maka bermulalah perjalanan Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril menaiki Buraq dari Masjidil Aqsa ke langit yang pertama. Di setiap pintu langit terdapat malaikat menjaga pintu tersebut. Jadi, di langit pintu pertama, malaikat Jibril mengetuk pintu meminta keizinan untuk masuk. Penjaga langit pertama bertanya, siapakah itu? Malaikat Jibril mengatakan bahawa ini adalah Muhammad. Malaikat penjaga langit pertama bertanya, adakah dia dipanggil? Malaikat Jibril menjawab, ya. Maka penjaga langit pertama membuka pintunya dan mereka mengucapkan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada manusia di dalam langit yang pertama. Maka bertanyalah Nabi kepada malaikat Jibril, siapakah itu? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah Nabi Adam. Pergilah engkau kepadanya dan bersalam-salamanlah dengan Nabi Adam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berjumpa dengan Nabi Adam, bersalam-salaman dan saling doa mendoakan antara satu sama lain. Kemudian Nabi bersama malaikat Jibril meneruskan perjalanan ke langit yang kedua. Begitu juga di langit kedua dan seterusnya. Setiap kali apabila naik ke tingkat langit, malaikat Jibril pasti akan meminta izin kepada setiap malaikat yang menjaga pintu langit tersebut. Jadi begitu juga di langit kedua dan seterusnya. Di langit kedua apabila mereka diizinkan masuk, maka berjumpalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Mereka juga bersalam-salaman dan bertegur saling mendoakan kebaikan antara satu sama lain. Kemudian Nabi bersama malaikat Jibril meneruskan perjalanan ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga,
Begitu jugalah seperti langit yang pertama dan yang kedua, perlu juga meminta izin. Ketika masuk ke langit yang ketiga, berjumpalah Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yusuf. Begitulah juga saling salam bersalaman dan juga saling doa mendoakan. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan bersama malaikat Jibril ke langit yang keempat. Di langit yang keempat, apabila diizinkan masuk, maka Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris. Mereka juga saling salam bersalaman dan juga saling doa mendoakan. Dan seterusnya, Nabi Muhammad meneruskan perjalanan bersama malaikat Jibril ke langit yang kelima. Di langit yang kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Dan begitu juga saling salam bersalaman dan juga saling doa mendoakan. Kemudian Nabi meneruskan lagi perjalanan ke langit yang keenam. Di situ Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Dan seterusnya, Nabi Muhammad SAW meneruskan perjalanan bersama malaikat Jibril ke langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh, maka masuklah Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril. Diperlihatkan di situ ialah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tempat malaikat beribadah, bertawaf. Di situ, apabila malaikat masuk sahaja sekali melakukan ibadah tawaf, dikatakan bahawa 70,000 malaikat melakukan tawaf hanya sekali sahaja mereka dibenarkan masuk. Kemudian bertukar dengan 70,000 malaikat yang lain. Di langit ketujuh ini, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ketika ini, Nabi Muhammad SAW melihat suasana yang cantik, suasana yang aman, suasana yang tenang. Nabi Ibrahim mengatakan bahawa itulah dia hasil tanam-tanaman manusia yang sering menyebutkan tasbih Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwata illa billah. Ini adalah merupakan tasbih yang kita tanam benihnya dan pokoknya tumbuh di pintu di langit yang ke-7. Di Baitul Ma'mur, di situlah hasil yang kita tasbih di muka bumi ini. Kemudian Nabi diperlihatkan dengan syurga dan neraka. Nabi diperlihatkan dengan nikmat yang terdapat di syurga dan azab siksaan di api neraka. Setelah itu, Nabi meneruskan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Ketika ini, malaikat Jibril tidak lagi menemani Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi seorang sahaja yang masuk ke Sidratul Muntaha dan menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu solat 50 waktu. Apabila Nabi menerima solat 5 waktu itu, Nabi pun turun ke langit ke-7 dan seterusnya ke langit ke-6, dan ketika ini bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang engkau terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala?" Nabi menjawab bahawa aku menerima perintah solat 50 waktu sehari. Nabi Musa terkejut. 50 waktu? Kamu perlu bertemu kembali dengan Allah. Minta dikurangkan kerana umatmu tidak akan mampu untuk menunaikan 50 waktu solat tersebut. Nabi pun mengikut nasihat Nabi Musa. Lalu Nabi naik kembali ke Sidratul Muntaha dan minta supaya Allah mengurangkan jumlah solat tersebut. Dan Allah mengurangkan 5 waktu sahaja. Kemudian Nabi turun kembali ke langit ke-7 dan seterusnya ke langit ke-6 bertemu kembali Nabi Musa. Nabi Musa bertanya lagi dan Nabi mengatakan bahawa hanya 5 waktu sahaja, iaitu 45 waktu solat. Nabi Musa tidak bersetuju, minta lagi Nabi Muhammad naik bertemu dengan Allah untuk dikurangkan lagi. Maka berulanglah perjalanan Nabi begitu, naik turun sebanyak 9 kali. Jadi sehinggalah 9 kali Nabi turun naik, kuranglah 5 waktu sehari sahaja. Pun begitu, Nabi Musa tidak bersetuju. Nabi Musa mohon supaya Nabi Muhammad SAW naik kembali, minta dikurangkan lagi. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak lagi mahu naik ke atas. Nabi merasakan cukuplah 5 waktu ini sahaja. Aku sudah malu untuk bertemu dengan Allah untuk mengurangkan lagi jumlah ini. Maka inilah dia pertama kalinya ibadah solat 5 waktu wajib sehari semalam. Ganjarannya diumpamakan 1 waktu bersamaan dengan 10 ganjaran. Jadi dikalikan dengan 5 waktu, maka kita tetap memperolehi 50 waktu solat sehari semalam.
Begitulah sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Sanggup turun naik sehingga 9 kali demi untuk mengurangkan solat daripada 50 waktu sehinggalah 5 waktu sehari semalam. Pengajaran daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini, Allah nak menunjukkan kekuasaannya, bahawasanya Allah memiliki kerajaan baik di bumi maupun di langit. Pengajaran yang kedua ialah Allah menghiburkan Nabi Muhammad SAW yang sedang sedih dengan kematian bapa saudaranya Abu Talib dan isterinya Siti Khadijah. Jadi Allah berikan perjalanan agung ini dengan diberikan ibadah solat. Simboliknya ialah apabila kita ditimpa ujian, apabila kita ditimpa kesedihan, apabila kita didatangkan segala macam perik jerih kehidupan kita, maka solat adalah jawapannya. Solat adalah penawarnya. Maka baikilah solat kita, sama-samalah kita mempercantikkan ibadah solat kita. Yang ketiga pengajaran dia ialah untuk menguji keimanan kita terhadap perkara-perkara ghaib. Sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai bahawa perkara-perkara ghaib ini ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia dan juga sebagai hamba Allah. Marilah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan atau hidupkan kami ke bulan sehinggalah bulan Ramadan. Hadis riwayat Baihaqi. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih kerana bersama-sama sehingga ke akhir video ini. Pastikan sebelum anda akhiri, like, komen dan subscribe channel ini. Wabihi wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.